Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu ucapkan pada semua. Jadi hari ini kita masuk subtopik yang terakhir untuk tajuk wang, iaitu bijak urus dan buat keputusan. Baik, di dalam tajuk ni, bijak urus dan buat keputusan ni, kita akan belajar macam mana untuk kita uruskan wang lah. Awak boleh tengok dalam buku teks awak pada muka surat 118 hingga ke 123. Baik, bila kita nak menguruskan wang ni, bila kita nak membelanjakan wang ni, kita kena tahu keperluan dan kehendak. Okey? Baik, apakah itu keperluan? Keperluan ialah barang dan perkhidmatan yang mesti dipenuhi untuk meneruskan aktiviti kehidupan seharian. Yang ini yang kata kunci dekat sini ialah yang mesti. Yang mesti dipenuhi. Yang mesti. Jadi ini penting lah. Kalau tak ada benda ni, kita tak boleh teruskan kehidupan seharian kita. Okey. Dan apakah maksud kehendak? Kehendak pula ialah keinginan. Keinginan. Keinginan untuk memiliki barang dan perkhidmatan bagi mencapai kehidupan yang lebih selesa. Okey, jadi bila kita dah cukup kita punya keperluan, dan kalau ada lebih, baru boleh kita carilah apa kehendak kita yang seterusnya. Tapi yang penting mesti ada keperluan dulu. Baik. Cikgu bagi contoh kat sini. Baik, keperluan contohnya ialah rumah. Kehendak ialah rumah yang lebih besar, seperti rumah banglo. Okey, keperluan ialah beg sekolah. Tak ada beg sekolah, kita tak boleh pergi sekolah kan. Jadi apakah kehendak? Kalau dah ada beg sekolah, lepas tu kalau ada duit lebih, nak yang lebih selesa, nak lebih cantik, ialah beg sekolah yang ada roda. Beg sekolah ada roda, lepas tu kalis air pula. Kalau hujan, awak punya buku-buku dalam tu tak basah. Baik, contoh selain tu ialah keperluan yang nasi, dan kehendak ialah yang lebih sedap lah. Nasi, contohnya nasi biryani. Keperluan ialah kasut sekolah, dan kehendak ialah kasut sukan yang mahal, kasut sukan yang berjenama. Baik, itulah maksud keperluan dan kehendak. Jadi kita kena utamakan keperluan dulu, baru boleh kita selesaikan apa yang kita hendak. Okey, jadi kita masuk tajuk hari ini, iaitu bijak urus wang. Baik, bila kita cakap pengurusan wang ni, kita mesti ada bajet. Kita mesti buat bajet. Apakah itu bajet? Apakah itu bajet? Bajet ialah satu pelan ataupun perancangan di dalam membelanjakan wang. Bila kita rancang, bila kita urus, baru boleh kita bijak untuk membelanjakan wang tersebut. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak belanjakan duit tu untuk apa, dan macam mana cara untuk kita simpan duit tu. Okey, apakah kepentingan bajet? Kepentingan bajet ialah bila kita buat bajet ni, wang akan dapat diurus dengan sistematik dan terancang bagi mencapai sesuatu matlamat. Macam yang cikgu cakap tadilah. Okey, baik. Bila kita buat bajet ni, ataupun kita nak uruskan kita punya duit, kita mesti ada rekod simpanan dan perbelanjaan. Sesuatu tu, duit masuk ataupun duit keluar, duit apa yang kita belanjakan, duit apa yang kita dapat, kita mesti buat rekod. Baik, apakah kepentingan rekod ni? Yang pertama ialah dia boleh mengelakkan kita berhutang. Jadi dengan rekod dan simpanan ni, awak boleh nampak duit awak ada lebih ke, duit awak kurang ke. Jadi kita boleh elakkan daripada berhutang. Kalau tengok duit kita memang dah tinggal sikit, kita tak bolehlah nak beli yang kita punya kehendak. Dan dalam pada masa yang sama, dia boleh kawal kita punya perbelanjaan yang berlebihan. Daripada kita belanja berlebihan, kita boleh kawal dengan melihat kepada rekod simpanan. Selepas tu, kita mesti dahulukan keperluan lah. Tengok duit tu, kalau duit tinggal sikit, kita tak bolehlah beli kehendak. Dan yang ketiga, kita boleh simpan wang untuk masa hadapan dengan tengok rekod simpanan dan perbelanjaan tu. Okey. Okey, sekarang kita tengok contoh pengurusan wang. Baik, ini ada dalam muka surat 118 dan 19, cerita kawan awak ni namanya Zali tu. Okey, kalau awak tengok kat situ, dia nak beli set catur. Baik. Yang pertama sekali kita mesti ada matlamat. Matlamat Zali ni sekarang ialah untuk beli set catur.
dan dia dah buat dia punya bajet harian. Daripada bajet harian ni nanti dia akan jadi kepada bajet mingguan, daripada mingguan dia akan jadi kepada bulanan. Okey, baik. Yang ni awak kena ingat satu ni. Dapat wang tolak dengan belanja, dapat wang tolak belanja ialah sama dengan baki ataupun duit yang kita boleh simpan. Duit yang kita dapat, kita tolak dengan apa yang kita keluarkan untuk perbelanjaan kita, itulah sebenarnya baki ataupun simpanan kita lah. Okey, macam mana cara awak dapat wang? Okey, awak tengok bajet Zali ni. Okey, cara dia dapat wang ialah dari wang saku. Wang saku ni maknanya ayah atau ibu dia bagilah tiap-tiap hari untuk pergi ke sekolah ke apa. Baik, yang ni ada ibu beri, abang beri. Ini yang didapat lah. Dan awak tengok dia punya perbelanjaan dia. Perbelanjaan dia, yang ni dia belanja hari-hari lah. Ni yang dia belanja hari-hari. Okey, baik. Kalau awak tengok pada hari Isnin, dia dapat wang RM6. Wang saku RM4, ibu beri RM2. Okey, dan awak tengok juga pada hari Isnin dia belanjakan, okey tu. Dia belanjakan nasi lemak dan buku tulis. Daripada wang saku dengan yang ibu beri ada RM6, dia belanjakan, kalau awak tambahkan dua ni dia akan jadi RM2.20. RM2.20. Okey, ni awak tambahkan ni, dia akan jadi RM1.20 tambah RM1 dia akan jadi RM2.20. Okey. Jadi macam mana dia dapat simpan RM3.80 ni? Macam mana dapat RM3.80? Okey, RM3.80 tu dia dapat daripada jumlah yang ibu dia beri dengan wang saku dia ni, RM6. Ni dapat RM6 ni. Okey, jadi RM6 tolak RM2.20. Ni jangan lupa tulis RM depan ni. Cikgu dah terlupa dah. Okey. So dia akan dapat 10.8 RM3.80. Ni yang dapat RM3.80 ni, sini. Okey. Jadi seterusnya lah sama je. Hari Selasa dia dapat RM4, dia belanja RM1.20, dia akan dapat simpan RM2.80 dan seterusnya lah. Terus sambung. Dan jumlah mingguan dia awak tambahkan yang didapat ni ada RM26, tolak dengan belanja yang dia telah keluarkan RM11.90, dia dapat simpan sebanyak RM14.10. Okey. Okey. Jadi daripada bajet harian dia tu dia akan pergi kepada bajet mingguan. Okey, bajet mingguan dia minggu pertama, minggu kedua dan minggu ketiga. Okey, minggu pertama dapat wang RM26. Cikgu dah buatkan dia punya anak panah ni. Simpan RM14.10 dan belanja RM11.90. Okey. So, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Dia tak tunjuk kat sini lah. Dia ditunjukkan hanya minggu pertama saja. Jadi inilah dia punya format dia. Jadi daripada 4 minggu ni, jumlah bulanan yang dia dapat simpan ialah RM50.60. Jadi pergi ke sini. RM50.60 untuk bulan Julai. Jadi dia akan buat bajet yang ini juga untuk bulan Ogos, September dan Oktober. Jadi sepanjang 4 bulan ni dia dapat kumpul RM179.95. Jadi dapatlah dia beli dia punya set catur tu. Set catur tu harga RM135. Jadi dia dah dapat simpan RM179.95. Dia dah boleh beli set catur. Jadi bijaklah Zali ni dia bijak uruskan wang dia sebab dia buat bajet. Baik, seterusnya kita pergi kepada contoh kedua, ada pada muka surat 122. Okey, pada contoh ni Zura, Zura dia nak beli kasut sukan berjenama dan dia dah tahu dah harga tu harga dia ialah RM120 dan dia sekarang ni dia ada simpan RM60. Awak boleh tengok pada muka surat 122. Okey, jadi
apa yang Zura buat, dia pun sebenarnya dia buat bajet juga tapi dia punya format saja yang lain sikit lah. Okey. Sama saja, masih lagi kita gunakan formula yang sama, dapat wang, tolak belanja sama dengan baki ataupun simpanan. Okey, cuma kat sini cikgu nak terangkan sikit, bila kita dapat wang, baki atau simpanan kita akan meningkat lah, logik lah. Contohnya macam duit cikgu sekarang ada RM10, lepas tu cikgu dapat lagi RM5. Cikgu dapat wang lagi RM5. Jadi memanglah sekarang duit cikgu dah jadi RM15. Okey. Dan manakala kalau kita belanja wang, baki atau simpanan kita akan semakin menurun. Kalau cikgu ada RM10, lepas tu cikgu pergi beli sarapan tadi RM3, sekarang dah tinggal RM7 lah, dah makin turun. Baik. Awak tengok bajet ataupun rekod yang telah dibuat oleh Zura ni, ingat dia punya matlamat dia ialah untuk beli kasut sukan berjenama yang berharga RM120. Okey. Jadi apa yang dibuat ialah dia buat dia punya bajet dia. Dia buat rekod dia. Okey. Pada mula 19/5 dia ada duit RM60 lah. Dekat dalam cerita tu pun dia dah cakap dah. Dia memang ada duit simpanan RM60. Dan pada 19/5 dia tak belanjakan apa-apa pun, jadi baki dia masih lagi RM60. Okey, pada 26/5 dia dapat upah untuk jual kuih. Mungkin mak dia jual kuih dan dia tolong, dapat upah RM8. Jadi bila dia dapat wang, mestilah dia punya baki semakin meningkat. Daripada 60 tadi, dah sekarang dah tambah dengan RM8, jadilah 68. Dan tak ada belanja pun. Okey, pada 2 hari bulan 6 pula, dia tak dapat duit, tapi dia ada keluarkan duit untuk belanja alat tulis. Sekarang duit dia makin berkurang. Dah tinggal RM53. Macam dia dapat RM53 ni? Baki dia ni 68 tadi ni. Baki dia RM68. Tolaklah dengan belanja dia. Dia belanja RM15. Jadi tinggallah RM53 ni. Dapatlah RM53. Okey. Dan 16 hari bulan 6, upah cuci kereta. Mahal ni, RM40. Lagi mahal daripada apa? Daripada cuci kat kedai ni. Mungkin ayah dia nak tolong dia lah. Jadi daripada baki RM53 ni, bila dia dapat duit RM40, jadi sekarang duit dia semakin bertambah lah. Jadi RM93. Dan pada 21 hari bulan 7, dia ada jual barangan terpakai, dia dapat RM50. Tapi dalam pada masa yang sama, dia ada derma pada tabung. Tabung surau ke, tabung masjid ke, tabung anak yatim ke. Jadi ni ada dua operasi lah. Daripada RM93 ni, dia dapat RM50. Dia dapat RM50. Jadi tambahlah RM143. Tapi dalam pada masa yang sama, dia ada derma tabung RM5. So tolak 5. Bukan kat sini tolak RM5. So sini jadi RM138. Tu RM138. Jadi tercapailah matlamat dia untuk beli kasut sukan berjenama. Jadi Zura pun bijaklah mengurus dan membuat keputusan dalam pengurusan wang dia. Baik. Seterusnya cikgu nak sambung sikit tentang mata wang. Hari ni kita habiskan terus tajuk ni. Okey, mata wang ni, dalam bab mata wang utama dunia dan nilainya ni awak boleh baca sendirilah. Ada dalam buku teks awak pada muka 124 dan 125. Dekat situ dia ada tunjukkan gambar-gambar mata wang utama dunia dan nilainya. Baik. Nilai mata wang ni dia berbeza pada setiap negara dengan duit kita. Contohnya Amerika Syarikat ni nilai tukaran ialah 0.238. Apakah maksud ni? Apakah maksud 0.238 ni dibandingkan dengan ringgit Malaysia 1? Maknanya kalau duit kita RM1, duit Amerika ni hanyalah lebih kurang 24 sen sahaja. Okey, 24 sen.
ataupun dengan lebih tepat sekali 238 lah. Okey. Atau duit dia USD ni kalau dia satu, duit kita Malaysia ni dah jadi hampir RM4. Macam tu. Itu dia punya nilai tukaran ni lah, dan awak boleh tengok dalam muka surat 125. Okey, dan satu lagi, yang last sekali ialah instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran ni awak boleh tengok pada muka surat 126 dan 127. Ada kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. Ada 8 macam mana cara kita untuk membayar duit. Bukan membayar duit, membayar apa yang kita belanjakan. Contoh tunai, kad debit, kad kredit, perbankan internet, kad prabayar, e-dompet, cek dan wang pos. Dan awak boleh baca kat situ. Okey. Baik, sekian saja pelajaran untuk hari ini. Terima kasih.